Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pelajar. Okey, baik. Untuk hari ini kita akan masuk aspek komsas ya, iaitu kita akan buat sajak dua sajak, iaitu sajak senja di palang besi dan juga sajak bintang. Okey, baik. Sila lihat buku aktiviti awak pada muka surat 69 hingga 70 untuk sajak yang pertama. Okey, baik. Kita pergi kepada sajak yang pertama iaitu senja di palang besi. Okey, ini berkenaan dengan penjara pelajar. Okey, baik. Kita pergi kepada seterusnya. Okey. Kalau kita lihat senja di palang besi ini ada 3 rangkap. Okey, rangkap yang pertama, senja mula menangis, remang membongkar sendu, mengutus kuntum-kuntum serakan cahaya, berlari di celah jambangan bunga dedawai, menari mengikat ramah kekosongan dalam kotak tidur sepi nan pedar hati. Pedar hati ni maksudnya kesal, okey, kecewa. Okey, apa maksud bagi rangkap pertama? Okey, penyajak berasa sedih dan menyesal, kecewa berada di dalam sel penjara. Jadi dia ceritakan tentang perasaan dia apabila duduk di dalam penjara. Okey, penyajak hanya dapat melihat melalui celah-celah tirai besi penjara. Okey, rangkap kedua pula, pilu wajahmu sang senja yang dulu melakar bahagia, kini merayap sayu membelai jemari malam, dalam keterbuangan yang merangkum, dalam keterasingan yang mencengkam, dalam kesakitan yang membungkam. Okay, apa maksud bagi rangkap kedua? Sebelum ini, penyajak begitu bahagia. Dan kini, hidup penyajak terbuang, terasing dan agak menyakitkan kerana dia hidup dalam penjara. Jadi sebelum ni ketika dia berada di luar penjara, dia bahagia, bebas. Okay? Okay, kemudian rangkap ketiga. Tanpa pasir pantai atau silir angin ni maksudnya angin yang lembut. Okey, angin yang lemah lembut tiupannya. Rentet susun bibir palang besi dingin itu menjerut resah berteleku dalam hening, bernyanyi rakus dalam keluh rasa keterkongkongan, menghantar pergi erti keriuhan, jauh di balik redup senja yang mula mengundurkan diri, bersama riak. Riak tu bangga. Samudra jiwa bernama kesunyian, hukuman terhebat hikayat kemanusiaan. Okey, apa pula maksud bagi rangkap ketiga? Okey, di mana penyajak merasakan suasana di sel penjara sunyi. Hening tadi maksudnya sunyi, ya. Dipagari palang besi sahaja, tiada tilam yang selesa dan pendingin hawa menyebabkan jiwanya semakin bimbang dan resah. Penyajak sedar bahawa itulah hukuman yang terpaksa ditempuhinya. Okey, jadi dalam sajak ini dia menceritakan tentang perasaan, ya, perasaan penyajak ketika berada di dalam penjara. Okey, baik, seterusnya. Baik, kalau kita lihat pelajar, sajak ini merangkumi 3 rangkap saja. Okey, jadi ini merupakan rangkap yang pertama. Okey, yang ini merupakan rangkap yang pertama, yang ini merupakan rangkap yang kedua dan ini merupakan rangkap yang ketiga. Jadi, kalau kita lihat bentuk bagi sajak ini ialah dia mempunyai 3 rangkap. Okey. Kemudian kalau awak lihat setiap rangkap ini mempunyai baris yang tidak sama. Barisnya berbeza. Kalau kita lihat rangkap pertama, dia ada 6 baris. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 baris. Okay, yang ini kita panggil sebagai baris. Okay. Kemudian rangkap kedua mengandungi 6 baris juga. Okay, mengandungi 6 baris. Tetapi pada rangkap ketiga, dia mempunyai berapa baris? Lebih daripada 6 baris, iaitu 9, iaitu 8 baris saja pelajar. Okay, yang ini adalah 1 baris, ya. Jauh di balik reduk senja yang mula mengundurkan diri ni adalah 1 baris. Jadi dekat sini ada 8 baris. Jadi kita lihat setiap rangkap mempunyai baris yang tidak sama, berbeza. Jadi apabila rangkap ini mempunyai baris yang berbeza, jadi bentuknya adalah bebas. Okey. Jadi kalau kita lihat rima akhir bagi setiap rangkap juga adalah tidak sama. Kalau kita lihat rangkap pertama ini rima akhirnya ialah A,
B, C, D, E, D. Sebab baris yang keempat dan baris yang keenam, dia punya rima akhir dia adalah sama. Kalau awak lihat dia punya suku kata yang terakhir dia adalah sama. I kan? Okay. Jadi rima akhir bagi rangkap pertama ialah A, B, C, D, E, D. Rangkap kedua, rima akhirnya berbeza dengan rangkap pertama. Okay, kita lihat. A, B, 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 B. Nampak rima akhir bagi rangkap kedua tak sama dengan rangkap pertama. Okay, rima akhir bagi rangkap ketiga iaitu A, B, C, A, okay, D, bukan, okay, D, kat sini D. Okay, kemudian N dekat sini ada sama dengan baris yang pertama, jadi A balik A. Jadi untuk rangkap yang ketiga, rima akhirnya ialah A, B, C, A, D, A. Kenapa? Sebab A ni, sebab baris pertama diakhiri dengan huruf N. Jadi kalau baris yang keempat pun diakhiri dengan huruf N. Baris kelima pun sama pelajar. Jadi bila baris yang ini sama dengan baris pertama, jadi kita punya rima akhir dia samalah. A kat sini. Okey, jadi untuk rima akhir bagi setiap rangkap ni kalau awak lihat tidak sama. Jadi bila tidak sama, bentuknya ialah bentuk bebas. Okey, baik. Kita pergi kepada seterusnya. Okey, tema. Tema tajak ini tentang apa? Dia menceritakan tentang apa pelajar? Tentang kesengsaraan dan kesunyian kehidupan seseorang banduan di dalam penjara. Okay? Betapa sunyinya, betapa sakitnya hidup di dalam penjara. Jadi sajak ini menceritakan tentang ini pelajar. Okay. Kemudian persoalan. Apa persoalan sajak? Iaitu penyesalan akibat kealpaan diri. Maksudnya kesalahan diri. Okay, jadi penyajak ini berasa kesal kerana telah melakukan kesilapan. Kemudian menceritakan tentang kehidupan banduan yang syarat dengan penyesalan dan juga balasan yang diterima akibat perbuatan sendiri. Okay, baik. Nilai yang ada dalam sajak ialah keinsafan di mana penyajak iaitu banduan ini berasa insaf dengan kesalahan yang telah dia lakukan. Okey, ketabahan. Penyajak tabah dalam menghadapi dugaan, dalam menghadapi cabaran, dalam kehidupan dia. Dan juga keredaan. Maksudnya kat sini penyajak redha dengan hukuman yang dia akan terima atas kesalahan yang dia telah lakukan. Okey. Jadi apabila nilai, biasanya kalau dia ialah satu patah perkataan, insaf, dia akan diikuti dengan ke dan an. Okey. Jadi kalau nilai dia mesti keinsafan, mesti ada ke dengan an. Ini yang melibatkan satu patah perkataan. Kalau kasih sayang, yang itu tak boleh letak ke dengan an. Dia hanya kasih sayang macam tu. Okey. Jadi kalau tabah, dia punya nilai dia ketabahan. Kalau redha, nilainya keredaan. Okey, pengajaran kita ambil daripada nilai ni pelajar, okey. Tapi pengajaran dia ada kata kunci iaitu dua patah perkataan ini. Kita mestilah. Okey, kita hendaklah, kita haruslah, kita janganlah, kita perlulah. Okey, jadi untuk tulis pengajaran mesti ada dua kata kunci yang ini. Itu kita mestilah, kita hendaklah. Kalau tak ada yang ini, kalau tak ada dua kata kunci ini, dia boleh jadi persoalan, bukan pengajaran. Okey, kita tengok daripada nilai keinsafan, kita ambil, jadikan pengajaran, saya tambah kita mestilah menginsafi. Okey, ini daripada nilai keinsafan. Menginsafi diri apabila melakukan kesilapan. Okey, kemudian nilai ketabahan. Jadi kita hendaklah tabah dalam menghadapi pelbagai dugaan dalam kehidupan. Okey, kemudian ketiga, kita haruslah redha. Jadi daripada nilai keredaan dalam menerima hukuman atas perbuatan yang lampau. Okey. Jadi ini dia punya nota yang seterusnya. Okey, baik. Kita lihat pada gaya bahasa. Okey. Gaya bahasa, saya ambil gaya bahasa yang mudah saja. Okey. Biasanya gaya bahasa yang mudah ialah yang pertama ialah kata ganda pelajar. Iaitu kuntum-kuntum. Kata ganda. Ini merupakan gaya bahasa yang sangat mudah. Okey, iaitu kuntum-kuntum. Jadi contoh awak kata ganda, contohnya kuntum-kuntum. Okey, kemudian kata ganda yang paling mudah yang kedua ialah sinkop, iaitu perkataanmu. Sinkop ini ialah singkatan. Okey,
daripada perkataan aku kepada ku, contohnya emak kepada mak, kamu kepada mu. Jadi untuk gaya bahasa yang kedua yang paling mudah ialah sinkop, iaitu mu kat sini. Kemudian gaya bahasa yang paling mudah juga ialah perulangan, 3 perulangan yang kita dah belajar, iaitu kalau awak ingat perulangan A ini, A ialah anafora, iaitu perulangan di awal baris, anafora. Okey, kalau R ialah apa? R ialah responsi, perulangan dalam tengah-tengah baris tu. Okey, I ialah epifora, perulangan perkataan pada akhir baris. Okey, akhir ayat tu, akhir baris tu. Okey, tengok macam kat sini. Okey, perkataan dalam ni, dia berada dalam baris awal, okey, yang awal. Jadi ini merupakan anafora sebab dia perulangan pada awal baris. Okey. Kemudian kita tengok perkataan yang sama di sini, iaitu yang. Yang ni berada di tengah-tengah, okey. Jadi dia merupakan responsi, iaitu perulangan perkataan pada tengah-tengah baris. Okey. Jadi yang ini yang paling mudah yang boleh awak buat ketika menjawab soalan gaya bahasa. Sebab soalan gaya bahasa mesti diikuti dengan contoh. Yang paling mudah sekali ini. Okey, kalau dia tanya tentang unsur bunyi. Okey, unsur bunyi juga termasuk dalam gaya bahasa. Unsur bunyi hanya ada 2, iaitu asonansi. Aso. Okey, asonansi. Asonansi ni untuk huruf vokal. Okey, untuk huruf vokal. A, E, I, O, U. Okey, yang kedua ialah ali. Iaitu aliterasi. Aliterasi untuk konsonan. Jadi, kalau aso vokal, ali ialah konsonan. Okey, jadi awak ambil lah satu contoh. Contoh awak ambil perkataan tanpa pasir pantai atau silir angin. Jadi, awak nak buat unsur bunyi asonansi kan? Jadi, awak kena gariskan huruf vokal. Jadi awak gariskan huruf vokal A. Awak pilih vokal A. Jadi awak gariskan huruf vokal A. Okey. Pilih satu huruf vokal je. Jangan gariskan I, jangan gariskan U. Awak hanya pilih satu huruf vokal. Okey. Kalau aliterasi, contoh awak nak ambil yang ini sebagai contoh aliterasi. Jadi awak gariskanlah huruf konsonan yang awak nak pilih. Okey, satu huruf. Contoh awak nak pilih konsonan H. Jadi, gariskan sahaja huruf H kat situ. Okey. Jadi, ini untuk unsur bunyi. Jadi, gaya bahasa, unsur bunyi termasuk juga dalam gaya bahasa. Okey, selesai. Awak boleh rujuk juga dalam buku aktiviti awak pada muka surat 69. Okey, baik. Jadi, sebagai latihan, ketika lepas awak dah dengar saya punya penerangan, awak kena buat latihan dalam buku aktiviti muka surat 70, jawab soalan objektif, 5 soalan objektif. Okey, awak boleh rujuk nota awak pada muka surat 69 buku aktiviti. Okey, baik. Selesai untuk sajak yang pertama. Kita pergi kepada sajak yang kedua, iaitu sajak bintang. Yang ini ada dalam buku aktiviti awak muka surat 71 hingga 72. Okey, jadi boleh rujuk juga nota muka surat 71 dan 72. Okey, bintang. Okey, tengok ni bintang. Bintang yang ada di langit. Okey, baik, kita lihat. Okey, bintang mempunyai 2 rangkap sahaja belajar. Jadi, sajak bintang ni sangat mudah. Okey, kita lihat dahulu. Suatu malam, aku duduk di halaman rumah. Kulihat cantiknya bintang-bintang menghias langit yang terbentang. Aku ingin terbang ke sana, membawa pulang bintang-bintang. Tentu ibu gembira, tentu ayah bahagia melihat rumah ini penuh dengan cahaya. Okey, jadi apa maksud rangkap pertama? Sangat mudah. Iaitu pada suatu malam, penyajak duduk di halaman rumah. Okey, sambil melihat bintang-bintang di langit. Kemudian penyajak berasa ingin terbang ke langit untuk membawa pulang bintang-bintang dan memberikannya kepada ibu dan ayahnya agar cahaya bintang dapat menerangi rumahnya. Maksud dapat menggembirakan ibu dan membahagiakan ayahnya. Okey, itu maksud dia. Okey. Kemudian rangkap kedua. Tetapi kata ibu, itu tidak perlu. Ayah sudah ada bintang. Begitu juga ibu. Rumah sudah bercahaya.
begitu juga jiwa mereka. Bintang itu adalah aku, bintang hati ayah dan ibu. Apa maksudnya pelajar? Okay, namun ibu penyajak mengatakan bahawa dia tidak perlu berbuat sedemikian, dia tidak perlu ambil bintang di langit. Kenapa? Kerana ibu dan ayah penyajak telah mempunyai bintang yang telah menyinari hidup mereka. Ibu penyajak menyatakan bahawa bintang itu ialah penyajak, iaitu bintang hati ayah dan ibunya. Okey. Jadi maksudnya dalam sajak ini menyatakan bintang ini adalah anak. Okey. Jadi bintang ini adalah anak. Jadi penyajak merupakan anak ataupun bintang kepada ibu dan ayahnya yang telah menyinari hidup ibu dan ayahnya. Okey, baik. Okey, kita lihat bentuk bagi sajak bintang. Okey, jadi sajak bintang ni hanya ada 2 rangkap saja pelajar. Rangkap yang pertama dan rangkap yang kedua. Kemudian setiap rangkap juga mempunyai baris yang tidak sama, berbeza. Okey, kalau kita lihat di sini rangkap pertama kita ada 10 baris. Okey, kita ada 10 baris. Okey, kalau tengok rangkap kedua kita ada berapa? Kita ada 8 baris. Jadi nampak barisnya tidak sama. Okey, bila baris tidak sama, dia berbentuk bebas. Kemudian rima akhir setiap rangkap pun tidak sama. Kalau kita tengok kat sini, rima akhir bagi rangkap pertama ialah A, B, C, C, D, C, D, D, E, D. Okey. Jadi rima akhir bagi rangkap pertama ialah A, B, C, C, D, C, kemudian D, D, E, D. Ini rima akhir bagi rangkap pertama. Okey, rangkap kedua rima akhirnya ialah A, kat sini A, kemudian A lagi, B, A, C, C, A, A. Jadi untuk rangkap kedua rima akhirnya ialah A, B, A, C, C, A, A. Kita tengok rima akhir, kita tengok yang suku kata yang terakhir ataupun huruf yang terakhir pelajar. Kita lihat kepada huruf yang terakhir. Okay, saya ni tengok kita lihat pada huruf yang terakhir ni. Jadi kalau hurufnya sama, jadi rima akhirnya adalah samalah. Okey? Okey, habis. Jadi selesai untuk bentuk. Sekarang kita pergi kepada tema. Jadi sajak ini tentang apa? Sajak bintang tentang kasih sayang antara seorang anak dan juga ibu bapanya. Okey? Kemudian persoalan yang ada dalam sajak, kekaguman akan keindahan ciptaan Tuhan, di mana penyajak tadi dia duduk di halaman rumah, dia lihat dekat atas langit, dia nampak bintang-bintang, jadi dia berasa kagum, okey, dengan bintang, dengan ciptaan Tuhan itu. Kemudian kebahagiaan sebuah keluarga, okey, di mana ibu bapa ini ada seorang anak yang merupakan bintang kepada mereka. Kemudian kehadiran anak-anak yang menyinari hidup ayah dan ibu. Okey, baik. Kemudian nilai, nilainya memang nilai kasih sayang lah yang paling penting. Okey, kemudian nilai tanggungjawab dan juga nilai ketaatan. Okey, apa nilai kasih sayang? Kasih sayang seorang anak, kasih sayang seorang ibu, bapa kepada anaknya. Okey, tanggungjawab. Tanggungjawab sebagai seorang anak membahagiakan ibu dan bapanya. Okey, ketaatan. Okey, sebagai seorang anak kita kena taat dengan arahan ibu bapa kita, selagi dia punya arahan tidak tidak melanggari perintah Allah, tidak melanggari syariat Islam, jadi kita kena taat kepada arahan ibu bapa kita. Okey, jadi pengajarannya saya ambil daripada nilai. Okey, pengajaran ingat kena ada kata kunci, kita mestilah, kita perlulah, kita hendaklah, kita haruslah, kita janganlah. Okey, tengok kepada ayat awak. Jadi bila kita nak buat pengajaran, nilai kasih sayang, jadi kita mestilah menyayangi. Ini kasih sayang, dia akan jadi perkataan menyayangi ibu dan ayah kita dengan sepenuh hati. Okey, jadi kemudian tanggungjawab. Kita perlulah bertanggungjawab dengan membahagiakan orang tua kita. Orang tua ni maksudnya ibu bapa kita lah. Okey,
Kemudian taat. Jadi kita hendaklah mentaati kedua-dua ibu bapa dengan menurut arahan mereka. Okey, selagi tidak bertentangan dengan syariat Islam. Okey. Jadi kalau dia suruh tolong mak sapu sampah di luar. Jadi kita kena tolong mak. Tolong ibu, tolong ayah mencuci kereta, basuh kereta. Jadi kita kena ikut. Okey. Jadi itu maksudnya mentaati kedua ibu bapa. Membahagikan mereka berjaya dalam pelajaran. Okey, ikut tidaknya melawan cakap mereka. Itu maksudnya tanggungjawab kita dalam membahagikan orang tua kita. Okey, jadi selesai untuk nota yang ini. Awak boleh rujuk juga dalam muka surat 71 buku aktiviti awak. Okey, baik. Seterusnya kita lihat gaya bahasa. Jadi macam biasa saya akan tunjuk gaya bahasa yang sangat mudah. Iaitu gaya bahasa yang pertama ialah sinkop. Iaitu perkataan ku di sini. Okey, jadi sinkop ialah singkatan. Ku ini daripada perkataan aku. Jadi menjadi ku. Okey, kemudian gaya bahasa yang kedua ialah kata ganda. Okey, kata ganda. Kata gandanya ialah bintang-bintang. Okey, kemudian yang paling mudah juga ialah imej alam. Okey, imej alam iaitu ciptaan Allah, ciptaan Tuhan iaitu bintang. Ini pun merupakan gaya bahasa. Okey, kemudian kalau dekat sini kita ada anafora, perulangan perkataan anafora iaitu pada awal baris bintang. Okey, kat sini pun ada tentu. Ini pun merupakan anafora. Okey, jadi merupakan yang ini saya bagi gaya bahasa yang sangat mudah. Biasanya dalam soalan dia cuma nak 2 gaya bahasa saja. Jadi awak boleh pilih gaya bahasa yang sangat mudah. Okey, kemudian saya nak terang juga tentang unsur bunyi yang tadi yang kita dah bincang dalam sahaja yang pertama iaitu anafora. Anafora pula, asonansi. Aso ialah vokal. Okey, yang kedua aliterasi. Ali ialah konsonan. Jadi awak pilih satu perkataan, satu baris. Contoh, baris yang ini, suatu malam aku duduk ni. Jadi awak nak ambil asonansi. Okey, awak nak ambil asonansi. Jadi awak kena gariskan huruf vokal. Okey, ambil vokal A. Jadi gariskan huruf vokal A. Hanya satu je huruf vokal. Jangan pilih 2, jangan 3. Okey, ini untuk asonansi. Okey, contoh saya nak buat aliterasi pula. Okey, contoh aliterasi. Okey, kat sini. Contoh aliterasi kat sini ialah penuh dengan cahaya. Yang ini saya ambil untuk aliterasi. Okey, jadi saya akan gariskan konsonan apa? Saya nak gariskan konsonan N. Jadi saya gariskan huruf N. Nampak? Okey, pilih satu konsonan saja. Kalau awak nak hurufnya H, okey, gariskan huruf H. Yang penting dia konsonan. Okey, jadi selesai untuk gaya bahasa. Biasanya dia nak 2 contoh saja pelajar. Untuk gaya bahasa, wajib ada contoh. Okey, baik, selesai. Okey, sila jawab latihan dalam muka surat 72. Ada 5 soalan juga. Ada 6 soalan. Jadi jawab dulu selepas awak dah lihat saya punya video ini, awak jawab soalan muka surat 70 untuknya senja di palang besi dan bintang pada muka surat 72. Kita akan bincang dalam kelas tutorial nanti, okey? Jadi sekian saja, terima kasih. Kita jumpa nanti dalam kelas tutorial pada pukul 9 pagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.